Anda sedang mendengar podcast yang dibawa oleh pelajar-pelajar Singapura di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali kepada podcast kami. Jadi, podcast ini bertujuan untuk membawa ahli-ahli perkemas untuk share experience mereka dalam pengalaman-pengalaman mereka kepada masyarakat umum. Jadi, insya-Allah topik hari ini agak mendalam dan juga unik topiknya sebab kita akan menerangkan kepentingan Azhar lah itu apa dan juga apa itu manhaj Azhar lah. Okey. Jadi, sebelum kita mula, Ana nak perkongsikan nama Ana lah. Jadi Ana introduce diri Ana. Nama Ana Muhammad Adli bin Ramli, Kuliah Syariah tahun 4 insya-Allah. Dan juga kat sini bukan Ana seorang yang akan share. Kat sini ada tetamu undangan-undangan yang istimewa. Okey, jadi tunggu apa lagi? Marilah kita kenal mereka. Silakan. Okay, nama Ana Muhammad Ishraq bin Abdul Aziz, kuliah Usuluddin tahun 3, Syu'bah Akidah Falsafah. Masya-Allah, Syu'bah Akidah Falsafah Ya, nama Ana Reza Idani bin Zainal Abidin. Ana kuliah Syariah Islamiyah tahun 3, insya-Allah. Masya-Allah, Syariah. Nama Ana Ahmad Zahid bin Fauzan, kuliah Syariah tahun 4. Zahid, Syariah tahun 4 juga. Okey, kalau antum semua nak tahu, Zahid ni memang teman Ana lah actually. Jadi kita teman-teman yang samalah, yang kita pergi keluar kuliah sama-sama. Okey, jadi Zahid, kira kita flashback sikit lah pasal since kita dah tahun 4 kan. Kalau antum semua tak tahu, tahun 4 di kuliah Azhar ni kan, kira tahun terakhir lah. InsyaAllah lepas tahun 4 ni kita dah grad. So kita minta doa antum lah untuk semua berlangsung dengan lancar lah insyaAllah. Okay, jadi kita flashback sikit Zahid. Okay, kita relax-relax, santai-santai Ana pun tengah nervous, semua tengah nervous. Okay, so kita relax-relax, santai-santai, kita kenal lah satu sama lain dulu. Okay, Zahid, kira kita flashback dulu. Okay, dari tahun 1 sebelum anta pergi ke sini atau dia di sini, apa kira kenapa anta pilih syariah? Okay, sebab untuk Ana kan, dorongan Ana kira menuju ke mengambil bidang syariah ni sebab kira Ana suka ni lah, mada usul fikih. Kira usul fikih tu kira macam Ana suka macam cari dalil-dalil, cari ilah-ilah untuk mencari sebuah hukum lah. So Ana suka macam itu, kira macam technical punya benda-benda lah, tu Ana suka. Jadi Zaid, kira apa dorongan anta lah untuk kira mengambil bidang syariah ni? Okay, Ana pun actually sama dengan Anta juga. Sama Okey, sama-sama. Ana pun suka subjek usul fiqh. Okey. Sebab Ana suka tu, sebab pada Ana sebab guru Ana tu dia sampaikan ilmu tu dengan betul-betul mantapnya, sampai Ana pun minat gila dengan subjek tu. Boleh Ana kenal tak siapa guru anta tu? Sebab anta dari Aljunied juga kan? Betul tu. Okey, siapa? Boleh Ana kenal tak? Ana sama batch dengan dia dari Aljunied. Betul. Siapa batch rupanya? Okey. Time pre-1 tu Ustazah Hana. Ustazah Hana, masya-Allah. Beliau lah yang betul-betul dorong Ana untuk kira mencuburi bidang usul fiqh. So macam nak buat benda tu, so Ana masuklah dalam bidang syariah dalam Azhar. Masya-Allah. Kita dapat ni kira dorongan semua daripada asatizah. Okey, kita berlangsung kepada Reza. Reza, jadi kita dapat tahu yang kira dorongan Zahid ni kira daripada asatizahnya lah. So apa dorongan anta untuk mengambil bidang syariah ni? Okay, so Ana punya dorongan maybe lain sikit daripada antum. Ana choose antum pilih syariah sebab antum minat usul fiqh semua. Betul. Kalau Ana choose syariah sebab Ana tak berapa minat syariah. Macam mana tu Ustaz? Sebab so sebelum Ana pergi ke sini, kira Ana tanyalah satu ustaz ni. Dia pun lulusan sini juga, Azhar dan syariah lah. So Ana tanya dia, kira kenapa ustaz choose syariah? So dia kata sebab dia tak minat syariah sangat, dia minat akidah falsafah. So dia kata akidah falsafah tu dia boleh belajar secara macam effortless lah. Tak perlukan macam terlalu stress sangat. So dia ambil syariah sebab pada dia syariah tu macam terlalu susah and perlu berguru and perlu exam sebagainya. Betul. So Ana find it interesting lah. So Ana pun rasa benda yang sama. Just Ana lebih cenderung kepada macam lughah and also falsafah. So macam bidang-bidang ni Ana maybe lebih passionate untuk belajar sendiri. So Ana choose untuk join syariah sebab Ana nak lebih mengetahui lah
kira apa tu macam pembelajaran syariah macam mana. Dia Faham, usul faham. fiqh macam mana, qadaya sebagainya lah. So Perana Ana choose kuliah tu sebab Ana nak tahu lebih. Tu lah. Kira bukan based on minat sangat lah. Faham. Okey, masya-Allah. So kita dapat dua perbezaan satu minat, lagi satu memang nak mempelajari ilmu tu, betul Okey, kira kita pergi kepada tetamu yang terakhir. Okey, silakan. Silakan apa? Silakan mengenalkan diri anda. Okey. Nama Ana Muhammad Ishraq. Dah kenalkan tadi, okey. Oh, minta maaf, saya terlupa sebenarnya. Okey, Ah. jadi apa dorong since kita dah dapat kira syariah dua-dua syariah. Jadi anta pun kira lain daripada lain sebab kita semua syariah, odd one out, tiba-tiba Usuluddin. So macam tiba Jadi Ana nak tanya lah, kira since kita dah kita dah share apa dorongan kita, kenapa kita mengambil bidang syariah ni. Ana pun nak tanya anta, kira kenapa anta pilih Usuluddin, kenapa tak syariah, kenapa tak lughah? Jadi kenapalah? Sebelum Ana jawab soalan tu, Ana nak address satu stigma kenapa stigma, ramai orang pilih Usuluddin in the Okey, first place. okey. Jadi ramai orang pilih Usuluddin in the first place pasal dia tak banyak hafal. Oh, Kalau kita nak bandingkan dengan kuliah syariah, kita kena banyak hafal nas-nas Al-Quran dengan hadis betul. Dalil lah, sebagai dalil. Betul. Kalau kita pilih kuliah lughah, kita kena banyak hafal syair. Jadi the stigma is kalau nak senang, kita masuk kuliah Usuluddin. Okey. Memang betul lah, dia senang. Tapi Ana just nak cakap yang dia bila kita masuk kuliah Usuluddin, dia actually perlu kepada hafalan juga. Dia bukan semua kita faham je. Itu yang Ana address. Tapi Ana pilih Usuluddin pertama sekali pasal Ana minat. Tapi Ana pilih syu'bah akidah bukan pasal Ana minat. Cakap macam mana Kira initially Ana lebih minat atau lebih cenderung kepada ilmu hadis. Hadis Tapi kira bila Ana dah tanya-tanya atau Ana dah istisyarah kepada beberapa seniors, diorang kata yang macam kelas-kelas hadis ni kita boleh dapat dekat luar kuliah. Tapi untuk kita nak dapat kelas atau guru yang boleh ajar akidah adalah, tapi macam ajar kalam atau ajar falsafah, tu yang susah kita nak dapat dekat luar. Falsafah Kalau kita tengok dekat ruang-ruang yang ada dekat Azhar, ada tak masyayikh yang ajar falsafah? jarang tak lah, ada. yang betul jarang, So kurang. sebab tu kira Ana pilih akidah falsafah. Pasal kira Ana nak belajar falsafah tu secara berpanduan. Ana tak nak sembarang. Betul, Takut betul. nanti jadi lain. Faham. Jadi itulah kira anta punya dorongan lah untuk mempelajari akidah falsafah dalam bidang Usuluddin ni lah. Yes. Masya Allah. So banyak kira kita dapat kenali kira daripada bidang Usuluddin dan juga syariah, banyak dorongan yang berlainan bezalah. Okey, jadi topik kita masuk kepada topik hari ni lah since kita dah share sikit tentang pembelajaran kita dan pengalaman kita di Al-Azhar sendiri. Okey, jadi Ana punya soalan senang je. Sesiapa yang nak jawab silakan. Okey, jadi soalannya dekat sini je lah. Kira apakah peranan Azhar atau peranan masyayikh Azhar okey dalam masyarakat Islam ni? So kira ini kita buka lah kepada semua. Ada sesiapa yang nak jawab dengan okey, silakan sesiapa yang nak. Okay, dipersilakan Ishraq. Oh, Ishraq. Anta tolak balak. Okay, tapi Ana just cakap daripada general point of view lah. Okey. Kira nak cakap pasal Azhar punya hubungan atau kaitan dengan masyarakat ni, dia tak jadi benda yang asing. Kira Azhar dengan masyarakat Mesir, dia memang tak lazum lah. Kira sejak daripada dulu masyarakat Mesir dengan Azhar, diorang tak ada fight dengan each other. Kenapa? Pasal diorang nampak yang masyayikh Azhar ni diorang aktif dalam participate dekat dalam masyarakat. Kira kita cakap pasal graduan-graduan Azhar kat Singapura yang mempunyai macam diorang ada banyak sumbangan dekat masyarakat Singapura. So kalau antum kenal, Ana tak ingat nama dia siapa, tapi ada satu graduan Azhar ni, dia okay, tak payah cakap jauh. Mufti. Okey, faham. So mufti semua, kalau kita tengok mufti semua graduate Azhar. Betul juga, betul. So tu sendiri dah jadi macam hujah kuat lah kenapa Azhar tu penting. Okey. Dari segi nak sumbang balik kepada masyarakat. Tu Faham. poin Ana mungkin agak sembarang Ada lagi nak tambah ke? Okay, maybe Ana nak tambah lah. Boleh silakan. Kira kalau kita lihat sejarah pun dia dah lebih daripada 1000 tahun. Okay. So dari segi sejarah pun dia dah speak for itself lah.
Okay. So Azhar ni dia kira ada peranan yang sangat besar dalam masyarakat. And kalau kita nak rumuskan ataupun summarize Azhar tu dalam satu slogan ataupun satu perkataan, anda boleh kata dia wasatiyah lah. Wasatiyah. Wasatiyah tu makna dia moderation. Moderation. So antara sebab kenapa Azhar ni dia memainkan peranan ataupun dia sesuai dengan masyarakat sepanjang zaman is basically tentang wasatiyah lah. Yang ini kira kita tak terlalu ekstrim, tak terlalu longgar. Kira faham. ada dia punya metodologi yang wasati, yang moderate lah. Jadi Azhar ni pun kira dianggap sebagai sautul ummah, the Sautul voice of Ummah. the ummah. Masya Allah. Sautul Ummah Sautul ummah. Okay. Ana nak take note lah. Sautul Ummah. Very very deep lah. Jadi Masya Allah lah. Kira dia punya kira kepentingan lah Azhar ni dalam masyarakat Islam. Dan Ana nak tanya jugalah, kira apa experience untuk ni Ustaz Zahid ni. Kira since anta dah 4 tahun dekat sini kan. Habis kita berbual pasal wasatiyah. Habis dekat syariah ni kita pun banyak bermazhab kan. Adakah macam kira macam kalau anta pergi ke kuliah mungkin untuk belajar, kira dalam any classes, kira anta nampak Hanafi dan ada orang-orang daripada orang Hanafi dan golongan daripada Syafi'i, diorang tak mencela-cela tak, apa ni, apa Hanafi, apa Syafi'i, apa syadid sangat lah gitu. Adakah dia macam itu tak? Kira dia punya ni lah, dia punya macam syadidnya dekat situ. Kalau untuk eksperimen sana, kira tak pernah berlaku depan mata lah. Oh, tak pernah. Okay. Perbalahan antara apa mazahib kan. Sebab kira perbalahan tu kira apa seperti mana kita tu rahmah kan. So Ana tak pernah nampak pun apa-apa macam perbalahan antara apa macam Syafi'i, Hanafi, Maliki semua. Gitu juga. Dan kita pun ada kelas sama-sama dengan orang. So kita ada time kita bersatu macam Madda Fiqh Quran. Semua kita belajar tentang satu mazhab empat mazahib kan, atau ada yang mazhab yang lain juga. So dari situ tunjukkan yang kita kira walaupun berlainan mazhab, tapi kita tetap bersatu dalam bumbung yang satu dalam untuk menegakkan syariat Islam lah. So dari situ kita nampak yang Azhar ni dia tak macam one sided. Kira semua side ada. Okay. Itu pun antara kira kenapa kita pilih Azhar lah. Kira apa yang kita boleh dapat lah daripada perkongsian daripada Ustaz daripada Reza, Zahid dan juga Ishraq kan. Kira memang betul punya, kira memang tokoh yang besar lah, kira Al-Azhar ni untuk masyarakat Islam. Dan kalau kita tengok kan, daripada ni semua kita akan pergi kira satu tariqah lah, kira macam bukan dorongan lah, kira kepentingan guru. Kira kalau kita belajar muqaranah, kalau gurunya itself kira macam tak, kira macam ada tak masuk pada satu mazahib, masalan confirm dia akan syadid sangatlah kepada satu mazahib. So kira adakah, kira Ana nak tanyalah, kira macam kalau anta Riza, kira anta kata kira macam anta boleh belajar akidah, falsafah bersendirian, kira adakah sifat perguruan tu penting tak? Kira macam untuk dari segi apa-apa ilmu lah. Okay, so untuk jawab soalan anda tu pasal kepentingan berguru kan. So pertama sekali kita kena tahu macam the distinction between knowledge dengan information. Betul. Ilmu dengan maklumat. Faham. So ilmu ni ataupun maklumat ni kira just macam maklumat lah, infos. So kalau kita baca buku sendiri tu semua, itu maybe boleh jadi maklumat sahaja. Ilmu ni macam mana kita nak find link antara maklumat-maklumat tadi tu dan kita amalkan. So tu kepentingan guru lah. So guru ni dia tak berikan maklumat sahaja, dia berikan kita panduan untuk macam mana nak berilmu, bukan bermaklumat. So kalau maklumat ni, kalau dalam istilah kita dia mustaqaf. Mustaqaf ni maknanya dia just a well informed person lah, tapi tak mestinya dia ada knowledge ataupun expertise tentang satu bidang tu lah. So kalau for example kita nak dalami bidang syariah kan, of course kita kena cari guru yang dalam bidang syariah. So guru tu dia boleh guide kita macam mana untuk kita kuasai syariah tu, bukan setakat tahu macam A, B, C, D of syariah tu. Kira macam ni kita nak jadikan syariah tu kira jadi kita part of darah daging kita, and kita boleh jadi expert dalam bidang tu lah. And also kalau nak tambah, kira para ulama pun kira dia ada outline a few
perkara yang macam spesifik kenapa kita kena berguru. Hmm. Yang pertama is guru ni dia ibarat Al-Kitabun Natiq, kitab yang boleh berbicara. Faham? So kalau kita baca kitab sendiri, Bukan hayawan natik bukan haiwan natik. Hayawan natik lain Tak lain. So, jangan masuk mantik Okay, So okay. so guru ni dia macam sebuah buku yang berbicara. Tapi kalau kita baca buku biasa, dia one way tu. So kita baca, dia tak boleh tegur kita kalau kita salah. Tapi kalau guru, kita boleh belajar dengan dia, and dia boleh betulkan kita kalau kita salah. Itu yang pertama. Kira kepentingan pada guru ni is dia boleh betulkan kalau kita tersilap faham. And second, guru ni dia boleh betulkan apa yang ada ataupun kekeliruan yang ada dalam kitab. Faham. Sebab kadang-kadang kita baca kitab sendiri kan, tak semua benda kita faham. Maybe 20%, 30% kita tak faham kan. So that 20-30% tu yang akan cover is guru lah. Faham. Guru yang akan cover that kekurangan lah. So para anak dia tak ada masalah pun nak baca sendiri. Tapi yang penting ada guru yang tunjuk kita the guideline lah. Dan kemudian kita boleh baca sendiri. Para anak tak ada masalah. Jadi pentingnya lah ilmu dalam bidang tu lah. Betul. Pentingnya guru lah. Betul. Kira ada guideline-nya. Okay. Dan juga kira kita dapat tahulah kira betul-betul kepentingan guru tu ada lah. Kira kepentingan guru tu. Okay, untuk kira soalan yang lagi satu untuk Ana nak tanyalah kepada Ishraq. Kira anta banyak pergi durus-durus yang lain kan, seperti yang mana anta kata. Tak. Kira anta boleh cari darus-darus hadis di luar Azhar. Okey, betul? Tak, Okay, itu Ana betul kan. Kira Oh. senior yang kata boleh cari kat luar. Tapi Tapi anta, tak semestinya nak pergi. tapi Ana nampak anta selalu pergi. Tu macam Kita mana? semua saksi itu. Kita semua saksi masalahnya. Okey. So kita nampak kira anta banyak bermulazamah lah dengan Tak, Syekh. Ana tak ulas sama astaga. Okey, kita kita Ana nampak lah kira anta banyak lah kira join atau kira berdurus lah. Okey. Macam gitulah kira dia punya term. Jadi Ana nak tanya kira macam apa yang anta nampak daripada macam sekiranya macam guru hadis tu kan. Macam apa yang anta nampak dari segi kira khibrah yang anta dapat kira dari segi macam mana spirituality atau physicality semua kira dari segi macam nak cakap kalau antum semua kalau macam nak Ana lupa kira word dia macam mana dia punya rahmat kira macam nak cakap Apa dia? Ustaz? Apa kira dia? macam Adab adab dia. adab yes Oh. adab guru ni macam mana kira Ana jarang lah pergi ke dardas so Ana nak tahulah kira apa dia punya adab guru sambil bila diorang mengajar tu semua. Oh, kira okay. So bab guru ni bila kita nak pilih pun kira ada dia punya dawabit lah. Cuma Ana tak ingat dawabit dia apa. Boleh Okay, check tak dekat apa. taklim. Cuma kira from personal experience atau apa yang Ana dengar daripada sini Ana. Kira bila kita pilih guru ni atau bila kita decide nak belajar dengan satu guru ni, kita bukan sahaja mewarisi ilmu yang diajarkan oleh dia, tapi kita juga mewarisi adab yang diajar oleh dia. Faham tak? Faham, So faham. dia come in a package tau. So sebab tu penting pilih guru. Ana ingat kira Dr. Wan Suhaimi Ana pernah tanya, kira lepas ni Ana nak sambung mana institusi yang patut Ana sambung lah, kira lepas habis degree. Terus dia cakap the institution tak penting, yang penting ada guru. So tak kisahlah kita nak sambung dekat Mesir ke Jordan ke Malaysia ke Brunei ke mana-mana, tapi yang penting kalau ada guru tu dah settle. Faham. So yang guru tu dia kira anta akan mewarisi bukan saja ilmu tapi adab dia, tu yang penting lah. So kalau macam anta find satu guru yang macam suka kritik-kritik, ni kira macam red flag lah untuk dalam masyarakat, bukan masyarakat lah, kira guru-guru. Kira guru ni dia suka kritik-kritik orang lain. Lepas tu guru ni antara red flag dia. Kira guru ni dia locate masadir. Dia tak suka share dia punya masadir. Tu pun red flag dia. Lepas tu guru ni selalu macam hanya kata pendapat dia sahaja yang betul. Tu pun red flag dalam guru. So ni kalau kita nampak ciri-ciri dekat dalam guru ni, dan tu patut kita elak lah. Kita elak belajar daripada dia. Pasal nanti secara kita tak sadar, kita akan mewarisi perangai guru tu. Faham. So macam ada certain masyayikh dekat sini yang certain masyayikh tak kasih belajar dengannya. Walaupun syekh tu sebenarnya muktabar, tapi pasal cara syekh tu mengajar is dia banyak rod masyayikh lain. Tapi memang makom syekh tu dah dekat makom rod. Kira dia layak untuk rod masyayikh lain. Tapi masyayikh kira syekh lain, okay, for example syekh A ni dia suka rod, tapi makom dia memang berhak untuk rod.
pasal tu kira dia punya level lah. Tapi Syekh B ni tak kasih Faham. pelajar-pelajar baru macam tadi untuk belajar dengan Syekh ni. Pasal nanti pelajar-pelajar baru ni diorang akan suka kritik-kritik. Tapi kira ilmu diorang belum lagi mutamakin tau. Faham tak? Faham. So kira tu yang penting lah. Kira bila kita belajar dengan guru, kita akan mewarisi adab guru tu di samping ilmunya. Faham. Masya Allah. Kira itulah pentingnya macam mencari lah kira mencari guru yang betul lah, can say macam gitu. Okay, jadi apa yang Ana boleh conclude lah daripada episod ni lah, insyaAllah. Jadi kita dapat kepentingan perguruan lah dan juga apa yang kepentingan tokoh-tokoh Al-Azhar lah untuk masyarakat Islam ni. Kira banyak lah yang kita dapat pelajari daripada sharing-sharing antum semua. Kira insyaAllah moga ia bermanfaat lah. Okay, jadi insyaAllah kita take a break. Okay, and kita akan sambung kepada episod yang seterusnya, insya-Allah. Okay, dari itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.